Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Dionco yang ada dekat luar sana. So, macam korang nampak intro kita orang sebentar tadi, yang menunjukkan bahawa hari ni kita akan sembang berkenaan dengan Marvel segment. So, pada asalnya aku nak cerita berkenaan dengan WandaVision, tapi memandangkan WandaVision dah orang kata tu dah sampai ke last episode untuk minggu ini ataupun minggu lepas ke, tak tahulah bila video ni akan publish kan. So aku akan buat video untuk tu juga. Aku akan macam rangkumkan semua, tapi hari ni kita tak akan borak lah berkenaan dengan WandaVision. Sebab hari ni macam korang tengok kat title, nampak title? Boleh baca? Title kita akan borak berkenaan dengan Taskmaster. Kenapa aku nak cerita berkenaan dengan Taskmaster? Sebab cerita Black Widow ni tak sampai bila lagi nak ditangguhkan disebabkan oleh COVID-19 ni. So nak tak nak aku macam fikir eloklah kita orang kata tu kenal serba sedikit berkenaan dengan the main villain yang akan diperkenalkan kepada kita dalam cerita Black Widow ini, which is yang lebih dikenali sebagai Taskmaster. So guys, sebelum aku mulakan video untuk kali ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Butang subscribe ni, subscribe ni, dan tekan bell notification di sebelahnya untuk mendapatkan video daripada channel Dionco setiap kali kita orang ni upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share our video. Sebab kepada Marvel fans semua boleh juga singgah ke channel kita orang, sebab kita orang pun ada cerita berkenaan dengan Marvel segment juga. So tak adalah cerita pasal One Piece je. So kita adalah berlainan content lain daripada One Piece. So guys, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita mulakan kita punya orang kata tu penceritaan berkenaan dengan Taskmaster ni. Let's go. So Taskmaster ini atau lebih dikenali dengan nama sebenarnya Tony Master. Tapi kalau dalam version MCU, Marvel Cinematic Universe, kita tak tahu lagi lah apa nama sebenarnya. Tapi kebiasaannya nama dan karakter tu memang akan sama lah. Macam Tony Stark daripada komik dibawa ke movie masih lagi nama je Tony Stark. Macam Steve Rogers ke masih lagi sama. Cuma kita tak pasti lagi lah, sebab ada ura-ura ataupun rumours mengatakan bahawa Taskmaster ni yang akan memegang watak dia adalah seorang wanita. Kalau dah katanya wanita tu, takkanlah namanya Tony Master lagi. Tak tahulah sama ada diorang akan kekalkan nama tersebut ataupun akan tukar mengikut jantinanya, kita tak tahu. Tony pun boleh juga dengan wanita kot. So tak apa, kita tolak tepi dulu. So untuk pengetahuan korang, sebenarnya Taskmaster ini merupakan seorang agent shield pada asalnya. Tapi kita tak nak cerita berkenaan dengan siapa diri dia dahulu. Kita nak cerita berkenaan dengan ability dia terlebih dahulu. So Taskmaster ini mula orang kata tu discover lah dia punya kemampuan yang lebih dikenali sebagai photographic reflexes, yang membolehkan dia untuk imitate, tiru orang lain punya kelebihan lah. Tak kisahlah, kadang-kadang tu daripada umur 8 tahun dia dah boleh tengok, bila dia tengok orang berenang dia dah boleh terus berenang, even though dia tak pandai pun sebelum tu. Dan bila dia tengok orang pandai main basketball secara profesional, dia pun boleh main basketball secara profesional bila tengok orang kata tu NBA tu kan. Lepas tu bila dia tengok orang main lasso, kau tahu tak, kalau lasso tu kan, lasso yang cowboy main tali tu, dia boleh main benda tu. Bukan senang main benda tu, korang buat pun kadang-kadang terlilit kat leher sendiri kan, sampai terjut. Dia boleh buat. So benda tu macam agak special untuk dia. Pada asalnya, seperti aku bagi tahu pada awal-awal video sebentar tadi, Tony Master ini ataupun Taskmaster pada asalnya adalah seorang agent shield. Dia bekerja sebagai seorang agent shield bersama-sama dengan isteri dia yang bernama Mercedes Merced. Dan pada suatu hari, sewaktu dia menjalankan tugas untuk membanteras kumpulan-kumpulan yang masih lagi berfahaman Nazi ataupun masih lagi berideologi Nazi lagi, ataupun mengikut ideologi Adolf Hitler lah orang kata kan, dia telah pun berjaya ataupun boleh katakan operasi mereka telah berjaya untuk membanteras tersebut. Dan pada ketika itu dia telah bertemu dengan seorang saintis yang dalam keadaan macam nazak, dying lah kan. So pada ketika itu profesor ataupun saintis tersebut telah pun menghulurkan dia satu pijaggari yang berisi Super Serum Soldier. Kalau korang nak tahu berkenaan dengan Super Serum Soldier ni, sebenarnya Super Serum Soldier ini merupakan satu serum yang memberikan kekuatan kepada Captain America. Serum yang warna biru tu, yang diberikan kepada Captain America, so Captain America boleh jadi lebih kuat. Itulah yang diambil oleh Taskmaster ni sebenarnya. Dan apa yang telah terjadi selepas dia ambil je serum ni,
Tony Master memang mempunyai kelebihan ataupun kekuatan yang berkali-kali ganda daripada manusia biasa. Menyamai lah macam mana Winter Soldier, macam Captain America. Tapi benda itu efek juga kepada dia punya kelebihan photographic reflexes, which is apa yang telah terjadi kepada dia sebenarnya. Apabila dia ambil je Super Serum Soldier tersebut, dia boleh ingat lebih daripada satu perkara dalam satu masa, which is dia boleh tirulah. Kalau ada dua orang yang tengah lawan, dia boleh hafal dua-dua tu punya pergerakan. Dia boleh lawan lah dalam keadaan yang lebih lancar ataupun lebih elok lah. Dia boleh tewaskan dalam keadaan yang cukup mudah. Tapi side effect daripada Serum Soldier tu sebenarnya, dia telah pun hilang ingatan. Banyak benda yang dia ingat, dia akan lupa. Macam benda yang dia ingat, contohnya pertarungan-pertarungan yang dia cuba hafal, semua tu tak hilang. Apa yang akan hilang daripada ingatan dia adalah siapa yang pernah dia kenal, tempat mana yang pernah pergi, apa nama tempat tersebut, semua tu dah akan lupa, kecuali benda-benda yang dia ingat. Macam contohnya pertarungan ke, skill-skill orang lain yang dia tiru ke untuk menjadi menggunakan dia punya fotografi reflexes ni ke. So benda tu dia tak lupa. Apa yang dia lupa adalah macam orang-orang yang dia kenal, contohnya seperti iaitu Mercedes mesin, iaitu isteri dia, itu pun dia boleh lupa. So itu adalah side effect yang yang telah pun berlaku terhadap Taskmaster ni untuk pengetahuan korang sebenarnya. So sejak daripada hari itu sebenarnya Taskmaster ni makin lama makin lupakan diri dia. Dia dah hilangkan ingatan untuk orang lain, dia hilang ingatan tempat yang dia pernah pergi, dia hilang ingatan benda-benda yang macam semula jadi pada diri dia, dan akhirnya dia mula lupakan siapa diri dia, dan menyebabkan dia menjadi seorang Taskmaster, menjadi seorang mercenaries, pengganas, pembunuh, dan menjadikan dia seorang villain pada akhirnya. Dan pergerakan dia mula dikawal sebenarnya oleh satu kumpulan yang dikenali sebagai The Orc, his handler, yang diketuai sebenarnya oleh isteri dia tanpa diketahui oleh diri dia, sebab dia pun dah lupa sebenarnya siapa isteri dia kan. So isteri dia telah mengambil inisiatif untuk mengawal segala pergerakan dia dan memberikan semua tas-tas yang penting untuk dia. Disebabkan itulah dia dipanggil Taskmaster. So antara tas-tas yang diberikan oleh isteri dia ni banyaklah, macam membanteras perkara-perkara yang jahat, dan dia akan ikut selagi mana benda itu memberikan ataupun selagi mana tugas itu dapat memberikan dia kekayaan ataupun memberikan dia keuntungan, so dia akan ambil tugas tersebut. So itu adalah serba sedikit yang korang boleh tahu berkenaan dengan Taskmaster ni. Antara fakta-fakta yang menarik yang korang boleh tahu berkenaan dengan Taskmaster ni, Taskmaster ni dia telah membuka sebuah akademik ataupun institut yang dikenali sebagai Taskmaster Academy ataupun lebih dikenali juga sebagai Solomon Institute. So dia telah membuka baik macam universiti dia sendiri. So apa yang dia ajar sebenarnya dalam universiti dia tu, dia telah pun mengambil orang-orang biasa dan dia latih untuk dijadikan sebagai penjenayah. Kau faham tak macam mana tu? Dia ambil orang, dia jadikan orang tu penjenayah, dan dia akan hantar orang-orang yang dia latih ni, dia latih lah macam-macam lah jenis orang kata tu seni mempertahankan diri, taekwondo ke apa-apa ke, dan dia akan ajar semua strategi-strategi untuk membuat apa serangan, semua tu dia akan ajar. So menggunakan apa yang dia ingat lah, benda-benda yang dia ingat ni semua menggunakan kemahiran fotografi reflexes dia. Daripada semua yang dia ingat tu, dia akan ajar anak-anak murid dia ni. So anak-anak murid dia ni apabila dah sampai satu masa yang macam dah graduate, dia akan hantar anak-anak murid dia ni ke organisasi-organisasi yang berbahaya macam Hydra ke, Ultimatum ke, AIM ke. So kalau korang nak tahu berkenaan dengan organisasi-organisasi yang sangat-sangat berbahaya dalam dunia Marvel ni, aku akan buat satu video nanti khas untuk tajuk ni je. So aku akan buat nanti. So itu antara inilah yang korang boleh tahu berkenaan dengan Taskmaster. Kau nampak tak? Orang lain ajar orang untuk jadi lebih pandai, dia ajar orang untuk jadi lebih ganas, untuk menjadi pengganas, untuk jadi orang kata tu pembunuh. So dia akan ajar untuk jadi assassin. So dia akan ajar orang-orang tu semua. Sebab itulah dia hantar semua anak-anak murid dia masuk ke organisasi-organisasi yang sangat-sangat berbahaya macam Hydra, AIM, Ultimatum. Benda-benda ni semualah yang kalau korang tak tahu nanti aku akan ceritakan. Alright. So untuk pengetahuan korang juga, anak-anak murid dia ni dalam satu isu ataupun dalam satu volume Taskmaster sendiri, di mana Taskmaster telah pun diburu oleh anak-anak murid dia ni, which is telah pun diburu oleh kumpulan-kumpulan organisasi-organisasi yang berbahaya ni lah, macam Hydra lah, Ultimatum, macam aku bagi tahu tadi, AIM, semua tu dia telah diburu disebabkan ada harga buruan yang sehingga $100 juta di atas kepala dia yang telah dikeluarkan oleh certain organisasi. Ini tinggi sangat. Dia $100 juta je. So tak besar mana lah kalau orang kata kan, nak bandingkan dengan Luffy ni. Alright. So dia telah pun dikejar oleh organisasi-organisasi itu, dan dia kenal sebenarnya antara orang-orang yang mengejar dia tu, walaupun tak semua anak-anak murid dia, tapi dia kenal ada certain anak murid dia yang telah cuba untuk menangkap beliau. Dan
Kau nak lawan Tok Guru? Memang tak lah kan. Memang semua tu dibantai habis rata semuanya oleh Taskmaster ni seorang saja. Dan pada waktu itulah dia telah melarikan diri bersama-sama dengan Mercedes sebab pada waktu itu isteri dia juga yang dia tak tahu pun isteri dia telah pun melarikan diri untuk menyelamatkan dirilah daripada dikejar oleh organisasi-organisasi yang sangat-sangat berbahaya ni. So itu sajalah antara fakta-fakta menarik yang korang boleh tahu berkenaan dengan Taskmaster. Selain daripada itu juga, kalau korang nak tahu, Taskmaster ni dia imitate banyak gila superhero. Yelah, dan nama pun dia villain kan. So banyaklah superhero yang dia orang kata tu tirulah pergerakan. Macam Spider-Man, Daredevil, Captain America. Iron Man tak boleh lah sebab Iron Man kan pakai suit. So dia tak nak tiru pun susah. Kalau nak bina pun dia tak ada kemahiran untuk meniru apa-apa blueprint yang cuba dibuat oleh mana-mana orang lah. Macam teknologi itu bukan dia punya kemahiran. Dia cuma boleh meniru orang tu punya, orang kata tu, pergerakan natural saja, cara-cara pertarungan. So dia ni memang banyak gila lah superhero yang dia berjaya tewaskan. Tapi dalam banyak-banyak superhero yang dia berjaya tewaskan pun ada beberapa superhero ataupun karakter-karakter dalam Marvel ni yang dia tak berjaya untuk menewaskan mereka. So antara karakter-karakter yang tak berjaya ditewaskan ataupun tak berjaya untuk ditiru pergerakan mereka oleh Taskmaster ni, pertama adalah Alex Hayden. So kalau korang nak tahu berkenaan dengan Alex Hayden ni, sebenarnya aku pun tak tahu sebenarnya banyak berkenaan dengan dia ni. Dan dia ni tak berjaya untuk imitate ataupun tiru pergerakan Alex Hayden ni for no reason. Macam tak ada sebab. Aku rasa disebabkan dia punya pelukis pun macam tak apalah, kita buat dia kalah sajalah. Itu saja. Itu sajalah mungkinlah. Watak yang kedua pula yang tak mampu untuk ditiru dan telah berjaya menewaskan Taskmaster ni adalah Jocasta. Kalau korang nak tahu berkenaan dengan Jocasta ni, sebenarnya Jocasta ni lebih kurang macam Vision. Another system yang telah dibangunkan sendiri oleh Tony Stark, seperti Vision, sistem yang macam Jarvis dahulu, tapi dia ni dalam bentuk Vision. So dia ni, kenapa Taskmaster tak mampu untuk menewaskan Jocasta? Disebabkan Jocasta ni tak ada body language. Dia kan robot. So bila dia bertarung ke ataupun aku tak tahu macam mana dia boleh tewas, tapi memang dia tak mampu untuk tewaskan disebabkan Jocasta ni tak ada body language. Tak ada apa orang kata tu, gerak bentuk bahasa badan lah. Tak ada bahasa badan orang kata kan. So disebabkan itulah sebenarnya Taskmaster ni tak mampu untuk imitate apa-apa daripada Jocasta. Orang yang ketiga ni agak terkenal, which is Deadpool. Deadpool dia tak mampu untuk tewaskan ataupun dia tak mampu untuk tiru. Kenapa? Ada dua sebab sebenarnya kenapa dia tak mampu untuk tiru ataupun menewaskan Deadpool. First reason adalah disebabkan Deadpool ni dia ada natural ability ataupun natural physical yang memang orang kata tu susah lah sebenarnya untuk ditiru oleh Taskmaster. Macam dia ni tak sama macam kumpulan orang-orang lain. Macam dia ni agak unik lah, dikatakan oleh Taskmaster dia ni agak unik. So disebabkan itulah dia tak mampu untuk orang kata tu menewaskan Taskmaster. For the second reason pula kenapa Taskmaster ni tak mampu untuk menewaskan Deadpool sebenarnya adalah disebabkan Deadpool ni ada fractured mind ataupun kepala otak dia tak berapa betul. Kalau korang nak tahu kenapa aku cakap macam tu ataupun kenapa dikatakan dia tak boleh tewaskan disebabkan Deadpool ni ada fractured mind, disebabkan Deadpool ni kalau korang nak tahu, dia punya kuasa ataupun kelebihan ability dia untuk regenerate balik badan dia disebabkan oleh dia ni ada kanser pada asalnya kan. Kalau korang tengok movie pun sama juga macam tu kat konsep dia. So disebabkan dia ni ada kanser otak. So selepas dia menjalani rawatan dan dia mendapatkan ability untuk regenerate balik badan dia walaupun dia dipotong macam mana pun dia still boleh tumbuh balik bahagian-bahagian badan dia. Dan apa yang boleh dikatakan di situ adalah otak dia masih lagi sama, which is otak dia dah rosak sebenarnya disebabkan oleh kanser otak yang dia ada selama ni. Disebabkan kanser otak yang dia dah hidap selama ni. So disebabkan itulah antara sebab-sebab Taskmaster ni tak mampu untuk imitate ataupun tiru mana-mana pergerakan ataupun apa benda yang dipikirkan oleh Deadpool. Taskmaster ni tak boleh nak baca. So tu antara 3 orang lah yang tak berjaya ditewaskan oleh Taskmaster. Kalau macam superhero-superhero lain dikatakan dia ni berjaya tewaskan, tak juga. Macam Iron Man, dia tak mampu untuk menewaskan Iron Man sebab dia tahu kelebihan dia dengan kelebihan Iron Man agak berbeza. So apa yang dia buat, dia cuma mampu untuk mengelak. So kebanyakan pergerakan dia punya pergerakan untuk mengelak semua serangan daripada Iron Man banyak dia tiru superhero-superhero lain lah. Macam Daredevil, Spider-Man. Kalau korang tahu berkenaan dengan Daredevil atau Spider-Man ni kan, dia kan lincah orang dia. So untuk tembak menggunakan Tony Stark punya ni agak sukar lah. So disebabkan itulah dia menggunakan semua kelebihan-kelebihan superhero-superhero yang lain.
So, walaupun Taskmaster ni kita tahu dia ni ada ability, ada kekuatan, ada kelebihan dia sendiri, sampaikan superhero-superhero lain susah untuk orang kata tu tewaskan dia, dia ni pun ada kelemahan dia sendiri sebenarnya. Macam contohnya, salah satu kelemahan dia adalah yang dia punya ingatan lah. Lagi banyak benda yang diingat, makin banyak benda yang dia lupa. Macam tu lah, itu antara salah satu kelemahan dia. The next kelemahan ataupun weakness dia adalah dia tak boleh tiru perkara yang di luar kemampuan fizikal dia. Even though dia ni ada super serum soldier, tapi tak semua benda super serum soldier ataupun kekuatan yang diambil ataupun yang dia dapat daripada super serum soldier tu boleh lakukan. Macam contoh lah, Hulk cuba untuk angkat satu kereta kebal, takkan dia boleh tiru kan? So memang dia tak boleh tiru lah ceritanya kan. So macam Iron Man, so kalau Iron Man boleh terbang, takkan dia boleh terbang sebab dia tak ada kelebihan tu. So itu antara kelemahan-kelemahan dia lah. So dia tak boleh tiru perkara yang di luar kemampuan fizikal dia. So tu antara kelemahan-kelemahan yang ada pada Taskmaster ni sebenarnya. So untuk pengetahuan korang seterusnya pula, senjata-senjata yang banyak digunakan oleh Taskmaster ni antaranya seperti pistol. Pistol tu adalah orang kata the main weapon yang dia pakai sebab dia kan dulu adalah agent shield. So benda tu masih lagi ada dalam diri dia, kemahiran tu memang ada dalam diri dia, dan kebanyakan dia punya pertarungan semuanya adalah berasaskan orang kata tu hand fight lah, orang kata combat kan. So dia banyak bertarung menggunakan tangan lah. Kalau dia berhadapan dengan orang yang bersenjata macam kumpulan-kumpulan Hydra ke yang aku bagi tahu sebentar tadi kan, dia akan gunakan lah pistol, kebanyakan pistol lah. Dan dia ada satu alat yang dia ambil idea, ataupun aku tak pasti sama ada dia curi ataupun dia hasilkan menggunakan idea daripada shield, which is dia ada satu alat yang membolehkan dia mengcompactkan energy, surrounding energy menjadikan satu bahan solid. Daripada alat tu dia boleh hasilkan Captain America punya shield, dia boleh hasilkan pedang, dia boleh hasilkan web shooter. Spiderman tu dia boleh bergayut macam Spiderman, serupa macam Spiderman sebab dia boleh imitate apa yang superhero-superhero lain yang buat kan. So disebabkan itulah dia ni memang banyak sangat kelebihan dan juga senjata-senjata dia. Dan dia juga ada satu senjata yang anak panah macam Hawkeye punya tu juga. So itu antaralah weapon-weapon yang dia ada untuk dia menentang musuh-musuh dia. So itu sajalah serba sedikit berkenaan dengan Taskmaster. So guys, itu saja berkenaan dengan Taskmaster yang korang boleh tahu. Macam-macam baik. So orang kata tu obviously sangatlah daripada trailer yang kita tengok dalam trailer Black Widow ni, kita boleh tengok dia pun memang imitate kebanyakan superhero-superhero yang dah diperkenalkan kepada kita melalui Marvel Cinematic Universe. Macam kita boleh tengok dia gunakan shield macam Captain America, kemudian dia gunakan anak panah macam Hawkeye, kemudian dia ada pula kuku Black Panther tu, dah ada benda tu pula. Kalau korang tengok trailer ni memang banyak benda yang sebenarnya dia imitate. Itu kita tak tahu lagi orang kata tu suit-suit lain ke dia boleh tiru, sama ada dia boleh tiru Iron Man ke, kita tak tahu. Tiba-tiba dia boleh tiru Mjolnir, Thor ke, mana kita tahu kan? Kita tak tahu sebab kita tak tengok lagi. Sebab bila je cerita ni nak keluar kan? Entahlah, saya pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Sampai bila je kan kita mengharapkanlah pandemik COVID-19 ni habis. Dah tengok Black Widow. Stop it. Get some help. Alright, so itu saja daripada channel kami pada kali ini. So guys, thank you guys kepada korang yang dah subscribe, dah like, dah share kita orang punya video semua. Korang memang awesome guys. Kepada korang yang baru sampai ke channel kita orang, jangan lupa untuk tekan perak. Ada punya perak pula kan. Tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Tionku setiap kali kita orang upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share our video kepada kawan-kawan korang yang minat Marvel, minat MCU, minat lah, tak kisah janji minat lah kan. Tekan butang like, tekan butang share kepada korang-korang Alright, so itu saja daripada channel Dionco pada kali ini. So guys, thank you guys kepada korang memang awesome, and see you guys in the next video. Salam daripada Dionco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.